Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Wakila, situ dah. Wakila dan kata kin. Kini isyarat kata qaudha'ih lah ni. Tuh kata kinnya bi'ainai qalbihi. Apa? Fara'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka melihatlah tuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu akan Tuhannya fi hadzal maqami, pada ini tempat, ai tahtal arsy, di bawah arasy, ru'yatan akan sebagai nampak atau sebagai lihat, taliqu bi janabihil aqdasi, yang layak dengan pihaknya Allah Ta'ala yang maha suci, bi'ainai qalbihi, dengan dua mata hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqat aiduna ra'si, tidak dengan mata kepala. Tapi ini qaudha'ih, qaul yang rajih wa rajjahahu akabirul ulama, merajihlah akan pendapat yang melihat bi'ainai ra'sihi, dengan dua mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akabirul ulama, yang merajihkan, pembesar-pembesar ulama. Nah, apa maknakah orang panggil pendapat kil yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj itu dapat nampak Allah Taala, tapi bukan dengan mata kepala, tapi dengan dua mata hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai ini nak tafsir. Annallaha ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa, mencipta, menjadi fi qalbihi, di dalam hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainaini, dua mata. Tu Allah Ta'ala menjadikan dalam jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dua mata. Dua mata bagaimana? Bandingannya ka'ainai ra'si, seperti dua mata kepala juga. Itu. Fara'a bihima, maka melihatlah Nabi SAW akan Allah bihima, dengan dua mata hatinya Nabi SAW. Mata tu lagu mana? Serupa dengan mata kepala. Dia kata gitu. Tu. Walam yahjub, dan tidak terhijab, tidak terdindinglah huma, oleh keduanya dua mata hati Nabi SAW, tidak terhijab. Apa tu? Apa tu, Hamdi? Qafsul badani, oleh rongga badan. Tu. Ada badan ni, hati duduk dalam ni, lepas tu ada mata dalam tu. Lepas tu tak nampak lah sebab terhijab dengan badan. Tidak. Tidak terhijab dengan badan. Tidak terhijab hati Nabi, dua mata hati Nabi SAW yang Allah Ta'ala jadi ke dalam hati itu tidak terhijab qasrul badani, oleh rongga badan Nabi SAW. Wala thiyabu, dan tidak terhijab juga dua mata Nabi SAW dalam hati itu oleh pakaian. Dah. Kalau gitu macam dengan orang wali-wali dapat syuhud Allah Ta'ala lah, dalam kitab-kitab tasawuf dia cerita. Ni dia menyata. Walaisal muradu bi ru'yatil qalbi, dan bukanlah maksud bi ru'yatil qalbi, dengan melihat hati Nabi SAW, bukan dikehendaki dapat nampak Allah Ta'ala dengan hati, dengan mata yang Allah Ta'ala jadi dalam hati Nabi SAW.
ala hadzal qauli, jika kita menjalani di atas ini pendapat. Tu kalau tanya saya pendapat rajih itu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak zat Allah Taala dengan dua mata ni, mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia. Nah, lepas tu bertempatlah Allah tidak. Nampak kok mata bukan tengok dengan butir mata. Itu. Tiap-tiap benda yang kita tengok tak mesti nampak. Nah. Tu. Ada aja kita tengok nampak. Ada Allah Taala menjadi gitu. Nah, boleh dah Allah Taala buat nampak tanpa perlu kita tengok? Boleh, tak ada apa. Nampak kok mata Nabi, mata kepala ni. Nah, walaisal muradu bi, kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan Nabi dapat nampak zat Allah Taala pada malam Isra Mi'raj tu dengan dua mata yang Allah Taala jadikan dalam jantung hati Nabi, bukanlah walaisal muradu bi ru'yatil qalbi ala hadzal qauli, bukanlah yang dimaksudkan dengan nampak zat Allah Ta'ala dalam hati Nabi di atas ini pendapat ulama ni, bukan maksud al-hudur, akan hadir Allah Ta'ala dalam hati, wasyuhuda, dan akan saksi ma'arabbihi, serta saksi hati Nabi itu serta Tuhannya, bukan washtighala, bukan maksud bersibuk-sibuk, washtighalal bali, mana bukanlah maksud bersibuk-sibuk hati Nabi bihi billah, dengan dia dengan Allah, duna ghairihi, tidak bersibuk dengan ghairihi ghairillah, yang lain daripada Allah, bukan maksud gitu. Macam wali kan, waliullah ni maksud dengan kata nampak Allah dalam hati waliullah, itu maksudnya apa? Hati dia tu tak pernah pun satu saat lupa pada Allah, itu maksud. Sentiasa hadir Allah dalam hati wali-wali, itu. Sentiasa hati dia tu syuhud musyahadah serta Allah, dan bersibuk-sibuk hati dia tu dengan Allah, tidak ada selain daripada Allah. Orang panggil hak dalam zikir munajat adalah tak patut kita nak ucap tu, bohong kita. Tapi kita kata juga ada arah lah, padahal bohong. Mana? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah, bohong. Ma fi qalbi ghairullah, tidak adalah hati aku selain daripada Allah. Ya tak? Hak sungguhnya tidak ada Allah dalam hati aku selain pada Allah penuh benar perut. Nah itu ni. Tapi berani juga dia kata dah. Orang banyak kata dengan tak faham, buat sedap lagu dah. Buat album boleh jual, boleh duit. Padahal makna dia tu besar tu. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Tu besar tu. Orang wali tu Jadi orang wali ni nampak Allah dengan hati, apa maksud? Yakni sentiasa hadir Allah dalam hati dia, sentiasa menyaksi dia akan segala perbuatan Allah. Nah, dia tengok gapo dengan mata kepala, hati dia paut Allah lalu. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitu Allah bih. Tidak melihat mata kepala aku akan sesuatu makhluk, melainkan wa ra'aitu Allah bih. Hati aku akan nampak Allah yang menjadi, Allah yang mengada, Allah yang meniada, Allah yang menggerak, Allah yang mendiam. Itu wali. Bila begitu istighal lah. Nah, istighal. Bal, mana bal tu hatilah. Wastighal. Bukan walaisal muradu bi ru'yatil qalbi ala hadzal qawli istighal al bali bihi ay billah duna ghairihi duna ghairillah. Bukan maksud itu. Kenapa bukan maksud gitu? Li anna hadzal hala wal maqama. Kerana bermula ini kelakuan hati dan makam, tempat seperti ini, keadaan seperti ini, pangkat seperti ini, hati orang itu boleh tidak ingat selain pada Allah. Hati manusia itu boleh ditumpu-tumpukan 100% pada Allah. Hingga kata Ibn Farid kalau tak silap, kalaulah aku ni satu nafas lupa pada Allah, aku hukumkan dia aku kufur. Kufur. Bukan kufur akidah tu, tak. Kufur tu dengan makna kufur nikmat Allah. Kenapa? Karena memang hati orang waliullah tu nafas demi nafas. Kata Sayyidi guru saya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid Haji Saleh, orang wali ni nafas demi nafas, taraqi naik dia dengan Allah Taala. 124,000 nafas hari ni tidak ada satu pun terlupa, lalai, kelalaian daripada Allah. Kalau makna lagu ni, tak ada duk mulia mana lah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'anna hadzal hala wal maqama. Kerana kelakuan seperti ini, makam
makom hati itu senantiasa ingat pada Allah nafas demi nafas, la yanfaku anhu, tidak tertentu daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercerai maknanya tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja gitu. Bal bahkan qad yasilu ilaihi, terkadangnya sampai ilaihi ilal hali wal maqami. Tuh. Nah, bal qad yasilu ilaihi ba'dul awliya'i, bahkan terkadangnya sampai kepada ini maqam oleh sebahagian daripada wali-waliullah. Yakni makna wusulu ilallah bil huduri wasyuhud. Wastighalil bali billah duna ghairillah. Itu wali-wali sebahagian banyak siapa ke makam tu. Tuh makam-makam wali wasil, wali hak wasil ilallah, hak kamil, hak sepuno. Banyak siapa gitu. Kalau makna lagu tu tak ada mulia lah Nabi kita Muhammad SAW. Wali boleh siapa? Sedekah apa Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj tu tidak dikurniakan kepada mana-mana makhluk sekalipun, hatta Nabi Mursalin. Jangan kata wali, Nabi Mursalin pun tak ada boleh siapa situ. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dah. Jadi jangan kita duduk semabuk, jangan kita duduk keliru di antara pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad nampak zat Allah pada malam Isra Mi'raj dengan dua mata yang Allah Ta'ala jadikan dalam jantung hati Nabi itu sama dengan wusulu ilallah bil huduri wasyuhud washtighal bal billah duna ghairillah oleh ba'dul awliya. Jangan kita semabuk itu, yang kata kalau gitu wali pun ada. Bukan mana gitu. Tu karena makna tu wali pun boleh siapa situ. Sedangkan ni ketentuan untuk Nabi Muhammad SAW. Mana Allah Ta'ala jadikan dua mata seperti dua mata kepala dalam jantung hati Nabi, dapat nampak oleh Nabi SAW akan zat Allah Ta'ala yang tidak serupa akan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Lagu mana tu? Tak faham tu lah faham. Nak sini. tak reti itulah reti. Berimeh lah. Lagu mana? Tidak selagu. Bagaimana? Tidak sebagai. Muka Tuhan kan ni. Kalau makhluk ni orang boleh cerita lah. Tuhan. Meja ni peta. Tuhan ke dia cerita itu? Tuhan peta oleh gitu. Tak boleh itu. Patut tak boleh nak cerita. Malah nak cerita ke? Nabi pun apa ni? Hatta Nabi sekalipun lepas daripada Isra Mi'raj tak dapat nak mengungkap, nak mengibarat bagaimana nikmatnya dapat nampak zat Allah Ta'ala kok mata. Itu. Tapi wa nafatir ru'yata bil aini Aisyatu wa Ibnu Mas'ud. Ini pendapat yang sangat dhaif lah ni. Tu. Wa nafatir ru'yata, dan telah menafilah akan melihat Allah Ta'ala tu bil aini dengan mata kepala Aisyah tu oleh Sayyidatuna Aisyah wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Katanya tu guru. Sayyidatuna Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud ni nafi, bukan nafi orang panggil boleh ru'yah Allah Ta'ala akhirat kelak, bukan. Kalau nafi ru'yah Allah atau Aisyah Ibnu Mas'ud, Mu'tazilah. Betul lah Mu'tazilah. Ada orang panggil tepat rojak dia di sahabat ke? Bukan. Tu nafi ru'yah ni kerana orang panggil apa? Tu nak wiqayah, nak menjagai syubhat pada akidah pegangan orang-orang yang baru-baru masuk Islam tentang zat Allah Ta'ala. Kerana tu nafi. Wa nafatir ru'yata, dan telah menafilah akan dapat melihat nampak zat Allah Ta'ala oleh Nabi SAW bil aini dengan mata kepala tu oleh Aisyah tu oleh Sayyidatuna Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Nafi itu siapa setara mana? Hatta sehingga qalat Aisyah tu telah berkata oleh Aisyah. Aisyah kata mana? Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Itu siapa tahu tu?
Man za'ama barang siapa yang menyangka-nyangka la ia man anna Muhammadan akan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a dapat nampak rabbahu akan Tuhannya faqad kadzaba maka sesungguhnya telah berdustalah dia. Sayyidatuna Aisyah sendiri kata lagu tu. Kenapa tu? Tak nak mari dalam perut orang ni, Tuhan lagu mana? Duk nyak pula. Tuhan bagaimana? Betul dia. Habisnya soal jadi lagu tu pula. Maka tu nafi. Waqalat dan telah berkata juga oleh Aisyah liman kepada mereka sa'alahu yang telah menanya la yaman sa'alaha yang telah menanya la yaman tadi tu akan dia Aisyah anzalika tentang demikian itu dapat ru'yatullah. Tu ada orang tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat nampak zat Allah pada malam Isra Mi'raj. Bila orang tanya Aisyah lagu tu, Aisyah lah jawab lagu mana? Laqad qaffa sya'ri. Sesungguhnya berdiri bulu ramaku. Dengar soalanmu ni aku berdiri dah bulu rama. Gerung aku dengar soalanmu. Itu tanda kata Aisyah tu bukan nafi ru'yatullah seperti Mu'tazilah. Jangan mu kata Mu'tazilah, Mu'tazilah pun ikut sahabat agak mana? Ikut pendapat Aisyah Abdullah bin Mas'ud, abahmu. Bukan. Aisyah ni dia takut orang ni jadi pegang karut tentang Allah Ta'ala. Faham tak? Maka kerana tu Aisyah bila orang tanya dia tentang orang panggil Nabi Muhammad SAW dapat nampak zat Allah pada malam Isra Mi'raj, Aisyah jawab laqad qaffa sya'ri. Sesungguhnya berdirilah bulu ramaku. Berdiri bulu ramaku. Berdiri bulu ramaku. Seriang aku dengarmu cakap gitu. Apa mu tanya lagu ni soalan? Berdiri bulu ramaku. Merinding. Berdiri bulu ramaku. Apa makna? Maknahu bermula makna laqad qaffa sya'ri itu. Qad qama sya'ri. Sungguhnya telah berdirilah bulu-bulu ramaku. Kenapa? Min ta'liliyah. Tu kenapa berdiri bulu rama? Minal faz'i, dari kerana terkejut. Likauni, kerana keadaanku sami'tu mendengar olehku akan barang la yang bagi yang tidak sayugia an yuqala bahawa diberkatakan oleh kamu. Itu maksud. Ada? Tu makna laqad qaffa sya'ri. Mana apa? Qad qama sya'ri. Minal faz'i likauni sami'tu ma la yang bagi an yuqala. An yuqala tu bukan yuqalu dah. An yuqala. Tu. Sungguhnya telah berdirilah bulu ramaku dari kerana terkejut. Keadaanku mendengar olehku akan barang, akan pertanyaan. Tu kena ke pertanyaan. La yang bagi tidak sayugia. An yuqala bahawa engkau tu berkata. Tak sepatut mu tanya lagu ni. Tanya boleh. Nabi dapat nampak zat Allah Ta'ala kada. Tu maknanya Aisyah tu saddul bab, saddul zara'i. Aisyah tu tutup itu. Tak usah bagi orang ni, orang panggil apa? Cakap-cakap tentang benda yang boleh menjerumuskan akidah seorang tu rosak berpegang tentang ketuhanan. Maka sebab tu Aisyah tutup itu kemah lalu. Siapa yang kata Nabi Muhammad dapat nampak zat Allah Ta'ala, bohong tu. Itu. Tu bohong. Tak. Pendapat yang rajihnya sungguh lah. Apa Aisyah kata itu? Kerana nak saddul zara'i. Itu ya. Wa rujjihal qawlu bil waqfi, dan dirojehkan oleh pendapat bil waqfi dengan dia tidak mempersoalkan orang panggil Nabi dapat nampak pada. Wa usnida, dan disandarkan li jama'atin, pendapat ni pada satu jemaah minal muhaqqiqina, daripada ulama muhaqqiq. Habis itu. Intaha tu habislah perbahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala fil Isra wal Mi'raj. Melihat oleh Nabi SAW ke Allah Ta'ala pada malam Isra Mi'raj. Berartinya kesimpulannya begini. Ada 3 pendapat. Pertamanya pendapat yang rajih.
Apa? Nabi dapat nampak zat Allah Ta'ala pada malam Isra Mi'raj dengan dua mata kepala Nabi yang maha mulia begitu. Nampak kok mata bukan tengok dengan butir mata. Tak usah tanya berjihah kedak bukan tengok tapi nampak. Yang keduanya pendapat yang doa sikitnya ialah Nabi itu dapat nampak zat Allah Ta'ala dengan dua mata yang Allah Ta'ala jadikan dalam jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti syuhud fufuk wali, bukan. Itu. Yang ketiganya pendapat Aisyah pakai saddul bak, tutup itu. Tak usah cakap bak ni. Di bulu rambut. Nah, seriang bulu rambut aku dengan mu tanya bak ni. Itu mana gitu. Tak usah cakap bak ni. Jadi hak rajahnya ialah pendapat pertama lah. Nah, itu. Fakharran nabiyyu, maka menunduklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hal keadaan bersujud. Sujud lagu mana? Sujud tahayyatin wa ikramin, sebagai sujud menghormati dan memulia, wa syukrin dan mensyukuri, ala zalika di atas demikian itu nikmat ru'yatillah, min ghairi ihtiyaji bin niyatin wa salamin, daripada ketiadaan berhajat lagi untuk niat dan memberi salam. Tak perlulah orang panggil niat nak sujud, nak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Nah, tu kenapa? Sedap sangat nikmat tersebut. Menunduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersujud akan sebagai sujud menghormati dan memulia dan mensyukuri ala zalika nikmah bi ru'yatillah. Min ghairi ihtiyaji li niyatin wa salamin. Daripada ketiadaan berhajat untuk berniat, sujud ni kena niat dulu. Nah, wasalamin dan kena memberi salam. Tak boleh sujud main-main gitu, tak boleh. Sujud syukur tu ibadat. Nah, ni banyak ni arti-arti ke apa benda tahu. Nah, dapat menang ke apa pilihan apa. Tiba-tiba kita tunggu yang atas petah. Kiblat kok mana, takbir niat kok mana, beri salam kok mana, tak tahu. Lepak gitu. Nampak macam Islamik lah sikit. Nah, bukan Islamik tu silat-silat pula jadi tu kupu nang ngucak kelik. Bahaya tu. Nah. Main bola gedung-gedung pakai seluar pendek, boleh sumbak segop lebok, sujud mana tak tahu. Kiblat kok mana. Nah, ada semaya gedak, niat gapo beri salam. Nak mengaji sujud syukur ni. Sujud ni tidak dibenarkan melainkan ibadat. Nah, ada berapa sujud? Sujud semaya. Lagi sujud syukur, sujud tilawah. Lagi ada lagi? Sujud sahwi. Sujud tilawah tu sejadah lah. Tak kena sebut habis sujud kapek, sujud sejadah. Sujud tilawah tu sujud sejadah dah lah. Nah. Wa kallamahu, dan berkata-katalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamahu, dan berkata-katalah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuhu, oleh Tuhannya, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi zalika sujudi, di dalam demikian itu sujud. Ni payah orang nak faham ni. Nah. Jadi kalau kita ikut mazhab Asy'ari, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maksud apa wa kallamahu rabbuhu? Berkata-kata akan Nabi Muhammad rabbuhu, oleh Tuhannya. Artinya membuka hijab, menutup hijab. Sehingga Nabi itu nampak akan sifat kalam yang qadir. Nah, yang satu tidak berbilang. Nah, tu nampak lalu Allah Taala bagi faham. Itulah. Tapi kalau ngikut tarik pada'ah kita ni tak boleh nak faham dengan perbahasan seperti itu. Nah, tidak difahami. Walaupun pendapat tu tahqiq, rajah kuat, tapi kalau mengikut pendapat pada'ah Mekah dan guru kita terutama seumpama tok diskan kita akan baca insya-Allah 10 hari bulan ni. Begitu juga Tok Guru almarhum Tok Guru Haji Lah. Lubuk tapah dari bersudah mukallaf, dia kata tak boleh nak faham gitu. Tu karena kalau kodin tu tu benda hak madelunya banyak, benda hak ditunjuknya banyak. Nah, maka kalau gitunya makna berkata-kata situ bukan dengan makna buka hijab tutup hijab, tapi Allah Taala menjadikan huruf dan suara yang baru. Nah, huruf suara tu bukan koding. Kalau koding enggak jadi pokaromiyah pula, hasyawiyah pula. Nah, huruf suara yang baru. Nah, yang bila Nabi itu dengar orang panggil huruf suara tu, faham apa Allah Taala nak tunjuk.
nak mendilalah, nak dilalah. Kata takluk kalam ni dilalah. Nak tunjuk pada sedia kalah qading lagi. Ada. Wa kallamahu, dan berkata-katalah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbuhu, oleh Tuhannya Allah Taala cakap dengan Nabi fi zalika sujudi, pada demikian itu sujud. Bukan cakap dengan makna bobel-bobel, bukan makna Allah apa khabar Muhammad, lagu ni lah Tuhan. Tuhan sihat ke? Lagu tu lah kita kan. Lepas tu buat air kopi lah dulu. Bukan gitu. Untuk bayar lagu tu berat pun. Nah, duk bobel-bobel dengan Tuhan, popek-popek tu. Macam aku kecek dengan Muhammad Hamdi. Sakit perut tak? Ya. Sakit tak perut? Sakit perut dah lah ni. Sakit perut. Tengok. Ada berhenti dah. Bukan gitu. Berat pun bayar lagu tu apa gerak lah. Cakap tu fi zalika sujudi, di dalam demikian itu sujud. Tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sujud tu, Allah Taala pun bermukalamah. Bagi Nabi kita dapat dengar perkata Allah Taala yang qadim pula. Fa ajabahu, maka menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia kalam Allah Taala fihi fi sujudi. Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika ya rabbi, aku menyahut seruan engkau wahai Allah. Faqala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala lahu lin Nabi, sal, minta olehmu, tu'ta, nescaya aku beri. Aku beri apa pun nak minta. Minta. Panjang weh. Faqala, maka jawab oleh Nabi, innaka takhazta Ibrahim khalilan wa kallamta Musa takliman wa a'taita Dawuda mulkan aziman wa alanta lahu hadida wa sakharta lahul jibala wa a'taita Sulaimana mulkan azima wa sakharta lahul insa wal jinna wasyayatina wa sakharta lahu riyaha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wa 'allamta Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmaha wa huwa alladhi khuliqa a'ma mamsuhal aini bila syakkin laha wa al absara wa yuhyil mauta bi iznika wa a'adtahu wa ummahu minasyaitonir rajimi falam yakun lisyaitani alaihima min sabilin faqala Allah subhanahu wa ta'ala qad ittakhadtuka habiba. Di situ ya. Anjay ni faqala labbaika ya rabbi. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal hasilu, dan bermula kesimpulan hasilnya beginilah dia kata. Annal fa'ila, bahawasanya bermula fa'il. Fa'il ini yang membuat, yang menjadi, yang mengerja. Annal fa'ila, sesungguhnya bermula fa'il itu, yang berbuat itu, bihasabil fardi wa takdiri, dengan sekira-kira fardu takdir ni. Jangan kira-kira hakikat benda hak sebenar, jangan kira hak wakil. Jangan kira wakil. Wakil kat mu kata giga kapil lah mu. Wakil so lah. Ni orang panggil bihasabi fardi takdiri, dengan sekira-kira fardu takdir. Maka kaedah fardu takdir maklum. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Nah, qadiyah fardu takdir, kaedah ataupun kehendak dengan fardu takdir itu tidak membawa kepada berlaku sungguh-sungguh. Berarti fa'il itu bukan tiga. Fa'il itu saya. Sebab dia jaga awal-awal tu. Walhasilu, dan bermula kesimpulan, annal fa'ila, bahawasanya fa'il itu bihasabi fardi takdir, bihasabi fardi wa takdiri, dengan sekira-kira fardu takdir. Dengan sekira-kira fardu takdir tu, bukan hakikat wakil realiti hak sebenar, bukan. Berapa? Salah satu, tiga. Tiga. Mana tiga? Fa'ilun bit tabai, satu. Itu mengikut mazhab tabi'iyah. Wa fa'ilun bil illati, itu mengikut mazhab
ta'liliyah. Wa fa'ilun bil ikhtiyari. Nah, yang ketiganya ialah fa'il dengan kehendak, dengan pilihan dia. Tuh. Maka fa'il bil ikhtiyari inilah wa huwa, dan ia fa'ilun bil ikhtiyar allazi ialah fa'il yang insya'a, jika menghendakilah ia fa'il bil ikhtiyar ni fa'ala, nescaya dia mengerja. Wa insya'a, dan jika dia kehendak taraka, dia boleh tinggal. Itu fa'il bil ikhtiyar. Tu tengok. Wa kulluha, dan bermula tiap-tiapnya, tiap-tiap tiga tadi, qala biha, telah berkatalah dengan dia, dengan tiap-tiap daripada tiga tu, al-falasifatu, oleh puak falsafah. Falsafah ada tiga mazhab. Mana? Mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah, dan mazhab fi'lul ikhtiyar. Tapi fi'lul ikhtiyar tu bukan Allah. Nak baik. Siapa? Ni. Tengok dah. Lepas tu, fi'lul ikhtiyar bagi falsafah siapa? Wasalisu, dan bermula yang ketiga, ay fa'ilun bil ikhtiyar tu, ay indal falasifati, kal insani, seperti manusia, indahum, di sisi mereka itu falasifah. Jadi fa'ilul mukhtar tu ialah manusia tu sendiri, kita tu sendiri. Tu. Dobik sikit. Dobik. Al-fa'ilu bil ikhtiyari indal falasifati. Al-fa'ilu bil ikhtiyari indal falasifati. Darab. Al-fa'ilu bermula fa'il, yang berbuat bil ikhtiyari dengan pilihannya sendiri, indal falasifati, di sisi puak falasifah. Al-insanu ialah manusia, bukan Tuhan. Kena ingat baik, itu mazhab falasifah. Lepas tu Tuhan jadi mana bagi puak falasifah, puak tung sampah Aristotle, Aflatun ni. Amal ilahu ta'ala. Amal ilahu ta'ala. Amma adapun. Al-ilahu Tuhan. Allah. Itu ta'ala. Allah ta'ala. Amal ilahu ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu, maka bahawasanya Allah ta'ala tu fa'ilun bil ijabi. Bukan fa'ilun mukhtar dah Allah ta'ala. Fa'ilun bil ijab. Tu. Apa makna fa'ilun bil ijab? Iaitu yang berbuat dengan semesti. Tu. Dengan semesti dah. Betul? Tengok, tak semesti apa. Ada Tuhan, syarat wujudu syarti, intafal mani', maka makhluk ni ada tak? Wajib ada. Tengok. Fa'ilun ijab tak? Fa'ilun ijab itu. Ataupun kita kata mazhab ta'liliyah lah. Mana? Tuhan ada, tak syarat Tuhan lain tak ada ke ada, makhluk otomatik ijab, jadi sendiri. Tu. Maka Tuhan itu hanya fa'ilun ijab. Qabbahahumullahu ta'ala. Qabbahahumullahu ta'ala. Qabbahahumullahu ta'ala. Membinasa, menghuduhlah akan mereka itu falasifah oleh Allah Ta'ala. Wa ta'ala Allahu, dan maha tinggilah oleh Allah Ta'ala, an qaulihim, daripada pendapat mereka itu falasifah, uluwan kabira, sebagai tinggi yang maha besar, sebagai tinggi sebesar-besarnya. Gitu boleh. Intah, habis babik situ. Jadi fa'il sekira-kira fardu takdir, kita ambil habis pendapat falasifah jahat-jahat tolu-tolu tadi tu 3. Mana? Fa'ilun bit tabai, fa'ilun bil illah, fa'ilun bil ikhtiyar. Maka falasifah dia kata ketiga-tiga ni falasifah begitu. Mana? Fa'ilun bit tabai, mazhab tabi'iyah. Fa'ilun bil illah, mazhab ta'liliyah. Fa'ilun bil ikhtiyar siapa? Manusia. Al-insan, kalau insan indahu. Kalau insan ni indahu. Manusia tu fa'ilun ikhtiyar. Insya'a fa'ala. Wa insya'a taraka. Manusia. Kalau yang nak, ya buat. Kalau tak sih, tak sah.
Itu di sisi mereka. Faham tak? Lepas tu bila insan tu fa'ilun mukhtar, Tuhan fa'ilun ijab. Tuhan tak buat apa pun, duduk saja wadah gitu. Itu lagu tu. Itu pendapat apa? Tong sampah. Habis. Wa ammal muslimuna, adapun di sisi orang Islam, kita orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Ahbas. Nah, ini falam yaqulu illa bil akhiri, maka tidak beriktikadlah mereka itu orang Islam illa melainkan bil akhiri ay fa'ilun bil ikhtiyar. Nah, tak ada fa'ilun bil tabai, fa'ilun bil illati, tak ada tu karuk maruk puak falsafah Yunan belaka tu. Lepas tu ada sungguhnya fa'ilun mukhtar, fa'ilun ikhtiyar. Siapa fa'ilun ikhtiyar? Manusia ke? Bukan. Summa kemudian huwa bermula ia al-akhiru, ya ini fa'ilun ikhtiyar tadi, fa'ilun mukhtar, fa'ilun bil ikhtiyari tadi tu. Makhsusun tertentulah ia bil wahidil qahhari subhanahu wa ta'ala. Tertentu dengan Allah Ta'ala. Allah saja fa'ilun bil ikhtiyari. Fa'ilun mukhtar huwa Allah faqat. Nah, patu insan hanya kasab walik tisab. Nah, tu. Nah, ini yang tidak memberi bekah. Patu duk kata saya buat, saya itu, saya ini sah saja kerana ada orang panggil ikhtiar, usaha untuk mengesahkan kita isnad majak perbuatan kita, dan sah untuk dibalas syurga, neraka, pahala dosa. Begitu. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa man yaqul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Wallahu a'lam. Maksud nazam aku pula. Wa man yaqul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Ini masalah wa Mu'tazilah pula. Nah. Wallahu a'lam. Sikit Komak lalu bani. Semaya pula. Takwih apa takwih? Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kullu wahidin minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada satu keduanya, atau wa kullu wahidin minhuma, dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya. Mana? Daripada takabbur dan tawadhu' tu. Minhuma ay minat takabburi wat tawadhu'i. Tiap-tiap satu daripada takabbur dan tawadhu' tu amiyun wa khasiyun. Ada tawadhu' umum, ada tawadhu' khusus. Ada takabbur umum, ada takabbur khusus. Itu maksud. Bagaimana orang panggil tawadhu' umum, tawadhu' khusus? Nah, takabbur umum, takabbur khusus. Fattawadu'ul amiyyu. Tuh. Fasihah lah tu. Nah, seolah-olahnya jawab pada soal yang muqaddar. Nah, seolah-olah tanya, hei Syekh, hei Imam Ghazali, bagaimana kau tawadhu' umum? Fattawadu'ai fa'aqulu laka at-tawadhu', maka aku kata, aku jawablah bagi engkau, bermula tawadhu' amiyyu, yang bahasa umum. Huwa, ialah tawadhu' umum. Tawadhu' orang ramai-ramai, orang panggil orang awal. Tawadhu' hak peringkat rendah. Nah, huwa ialah al-iktifa'u, memadai, biduni, dengan yang kurang, biduni ay bil adna, dengan yang kurang, minal malbasi, daripada pakaian-pakaian, wal maskani, dan tempat tinggal kediaman,
wal markabi, dan tunggangan artinya kenderaan. Itu tawaduk hak bahasa orang awal. Mana? Dia rasa cukup, memada. Apa? Naik kereta kacil ya. Maybe juga dah, maybe tak apa, maybe lah. Nah. Tu rumah setinggal pun jadilah. Nah tu ni. Tu ni. Tu pakai kok bandar pun bayar. Itu panggil tawaduk orang awal. Itu dia. Tak ada hal lah. Hak murah-murah. Itu. Itu tawaduk orang awal. Jadi bila orang tengok pakai kereta Mavic, tawaduknya tak sah tu. Nah. Naik Viva yang ngajar. Contoh. Padahal ngak duit zakat banyak mana. Naik Viva dari Basri, Masya Allah, tawaduknya Syekh LL. Nanti ni. Syekh Dr. L. Naik Viva, naik apa, main V ya, driver sendiri, tak ada padahal dia datuk, doktor, Al pula ada belakang tu. Naik Viva ya. Nah, pakai apa baju, jubah semua, pia, serbai Azhar gitu. Jadi jatuh. Faham sudah. Nah, padahal duit zakat mengak habis beratus juta, ribu-ribu, ratus-ribu mengak duit zakat. Nah, wak cetak buku mula itu ini nah. Jangan. Tapi tawaduk itu kira-kiranya. Itu tawaduk orang awal pahal tu lagu tu lah tawaduk. Pakai baju buruk, nah tu ni, selekeh, duduk rumah, duduk. Nah. Wat takabburu, dan bermula takabbur. Takabbur mana? Allazi fi muqabalati. Yang pada melawani, membetuli akan dia akan tawaduk ami tadi tu. Fi muqabalatihi ay fi muqabalati tawadhu'i ami tadi. Pada membetuli, melawani, membetuli akan dia akan tawadhu' hak bahasa orang awal, hak bahasa umum orang awal faham tu at-tarafu'u. Ialah nak lebih, nak angkat, nak hebat lah dia kata at-tarafu'u. Nak lebih anzalika, daripada demikian itu, ai daripada apa? Daripada anzalika ai zalikal adna tadilah. Zalikal adna minal malbasi wal maskani wal markabi tadi. Nah tu. Nak lebih daripada hak kurang, segala kekurangan pakaian, segala tempat tinggal, kediaman dan kereta, kenderaan. Itu tawaduk orang awal bah. Tak takabur apa. Oh, ustaz ni naik Honda. Contoh. Padahal tak tahu Honda bini dia. Ia tak ada serve harta dia ni. Contoh. Nah. Tu. Oi, ustaz ni pakai ia tengok. Padahal orang bui. Nah, takabur ustaz ni. Takut mahal semua. Contoh. Nah, contoh. Jadi orang tu duk faham takabur tawaduk lagu tu. Tu salah. Nah, bukanlah gitu. Patut hak tawaduk sungguh dari mana? Wat tawadu'ul khasib. Dan bermula tawaduk yang bahasa khusus, hak dikehendaki dalam agama, hak sebenarnya apa mana tawaduk? Huwa, iyalah mana tawaduk tu? Tamrinun nafsi. Tamrinun nafsi ay talyinun nafsi. Apa? Mengajar, melatih akan nafsu diri seorang itu ala qabulil haqqi. Latih jiwa kita, kepribadian kita, hati kita latih supaya kita ala qabulil haqqi, boleh menerima benda yang hak, benda yang sebenar. Itu maksud. Tu orang panggil tawaduk hak sebenar. Bukan tawaduk nu pakai baju buruk, kereta buruk, jalan terbokok-bokok, tunduk sampai tepuh habis dina-dina tiapi gapo darah hidup darah dahi. Masya-Allah tawaduk yang kata ni. Tu kan tawaduk. Tu moyok dia panggil. Belakang orang ngak duit zakat. Nah. Patut nak jadi peti tak payah gaji tak apa. Sebab apa? Nak ngak duit zakat. Contoh. Nah. Tu bukan tawaduk tu. Tawaduk sebenar tu tamrinun nafsi. Ay talyinun nafsi. Nah, ajar nafsu kita, ajar diri kita, latih diri kita tu supaya ala qabulil haqqi, supaya boleh menerima kebenaran. Nah, kebenaran daripada siapa? Mimman kana. Tu.
Daripada siapa pun ada ia. Mimman kana, daripada siapa pun ada ia. Sawaun kana wadi'an, sama ada kebenaran itu daripada wadi'an. Apa wadi'an? Ay rajulan dani'an, orang yang hina. Kita ni bukan orang siapa-siapa, tegur. Tak ngah. Nasihat tak ngah. Mu siapa? Buka pondok buat atas tanah sewa, atas rumah sewa. Tak layak tegur saya. Itu contoh. Tu saya ni pernah Sahibu Samahah ada dulu. Contoh. Itu ni. Au syarifan, ataupun kebenaran itu datang daripada orang yang mulia. Tak kira kebenaran itu mari daripada orang hina ke orang mulia, orang dia ajar didik jiwa dia boleh terima kebenaran itu. Orang ni orang tawaduk. Itu mana tawaduk? Terima kebenaran itu orang panggil tawaduk. Itu. Patut takabur hak sebenar lagu mana? Wat takabburu, dan bermula takabur. Takabur mana? Allazi fi muqabalatihi. Yang mana takabur ni takabur yang membetuli, yang betul molek melawani akan dia akan tawaduk yang khususi tadi. Mana takabur yang khusi. Takabur yang khusi ni berlawan dengan tawaduk khusi tu apa mana? At-tarafu'u an zalika. Itu. Tuh, terangkat diri an zalika ay an qabulil haqqi minal wadi'i. An zalika an qabulil haqqi minal wadi'i. Gitu. Terangkat diri daripada, yakni tinggal daripada menerima kebenaran daripada orang yang hina. Waktu kita menteri, kita ni orang panggil orang ada pakak, orang datuk tan seri, orang ada doktor ke apa, bila orang hina-hina, orang lelaki-lelaki macam kita nasihat ke apa, itu takabur. Itu takabur. Wahwa, dan ia ay apa? Ar-raf'u ataupun at-tarafu'u anil qabulil haqqi minal wadi'i ay rajulan dani'an tadi. Tuh. Minal wadi'i ay rajulin wadi'a dani atin. Tuh. Wahwa, dan ia at-tarafu'u, terangkat diri, anil qabuli, daripada menerima al-haqqi, kebenaran, minal wadi'i, daripada orang yang dani'ah, orang yang hina, maksiatun kabiratun, ialah maksiat yang sangat besar, wa khati'atun azimatun, dan kesalahan yang sangat-sangat besar. Orang hina bagi nasihat, benda hak dia kata tu sebenar, kita tengok, mung siapa nak nasihat aku, tanggung gigi berambun, maksiat tu takabur. Tu orang panggil takabur. Bukan takabur tu duduk rumah besar, pakai kereta bagus, pakai baju kemas, pakai baju mahal. Bukan tu takabur. Tapi orang ni silap sangka semua. Tawaduk di sisi orang awam faham ialah pakai baju hina, pakai baju lekeh, pakai baju murah, naik kereta murah. Hak tu boleh belaka bah. Boleh rupa belaka tu. Nanti ni berjangguk sikit. Cakap pun baik teka. Tawaduk. Orang panggil tawaduk. Tu orang awal baik tawaduk dulu ke tu. Salah. Tu bukan tawaduk, tu moyok. Takabur orang faham kan? Pakai baju kemas, pakai baju mahal, kereta sedap. Ni takabur. Bukan takabur tu. Tu hak syarak suruh. Syarak suruh pakai comel-comel. Pakai kemas bersih. Kemampuan dia ada. Imam Malik tu baju dia tu berapa ribu dinar. Ada tu ni. Imam Ali Zainul Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Talib, baju hak dia semaya tu beratus dinar. Baju dia guna untuk ibadat. Sebab tu Zainul Abidin keluarga dia, perhiasan bagi orang amat ibadat. Pakai baju mahal, nak semaya baik, nak mengajar agama. Imam Malik kalau orang tanya fatwa apa tengah jalan tak jawab. Tunggu, masuk rumah, mandi bersih, pakai baju hak mewah, hak mahal. Barulah keluar dengan dengan megah mulia ngajar. Itu. Tu. Imam apa tu? Anak murid Imam Abu Hanifah tu. Apa dah? Imam Syafi'i ngaji lepas ngaji Imam Malik lagi di Baghdad ngaji dengan anak murid. Allah tak ingat dah. Nama apa dah anak murid? Anak murid Imam Abu Hanifah. Ingat tak?
Hah? Ingat dak Khidr? Anak murid Imam Abu Hanifah. Duit saja dia tabur atas permainan ni. Nah, duit saja. Kalau orang awal no, gila ya ni tok guru apa lah benda ni. Oi, ni bukan tok guru ni, takabur. Bukan takabur tu. Nah. Kata Imam Syafi'i nak biasa suang aja, ambil duit banyak. Ambil. Kaya sungguh-sungguh. Hak sebenar-benar takaburnya bila orang lekeh bagi nasihat kebenaran, tolak. Itu takabur. Nah, tawaduk sungguh, orang lekeh ke orang mulia ke bagi nasihat yang sebenar, dia terima. Itu tawaduk. Faham tak? Tu biar membahas makna tawaduk takabur sebenarnya. Jangan duk faham cara orang awal ni. Jalan tunduk gitu gak tawaduk lah. Baik biar jahat dengan aku pun. Habis itu summa kemudian hisnut tawadu'i wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli ma 'alimtu min wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika min nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilmin syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.